Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita terus kepada khabar-khabar yang agak terkini. Yang pertama, lebih 500 kambing biri-biri masak di panah petir di Georgia, lapor utusan. Ini merupakan kes pertama kali berlaku, melibatkan insiden panahan petir menyebabkan ratusan haiwan mati. Biasa kita dengar kalau lembu tu seekor, 2 ekor, 3 ekor tu banyak lah. Ini 500 lebih mati kerana dipanah petir. Ini sesuatu yang sangat jarang-jarang berlaku lah. Sebelum ini pun kita ada share dalam kuliah-kuliah sebelum inilah tentang kepah-kepah kerang-kerangan yang masak sendiri disebabkan suhu cuaca yang sangat panas di Amerika Utara, khususnya di sebelah pantai barat kepada Kanada dan Amerika Syarikat. Seolah-olah boleh ambil makan terus dah kepah-kepah yang di tepi pantai itu. Dan berlaku juga di Amerika Syarikat disebabkan cuaca panas itu, ikan-ikan salmon yang masuk ke sungai, kulit dia tu banyak terkopek walaupun masih hidup. Yang mati ada, yang masih hidup dia cedera badan dia disebabkan suhu sungai yang panas. Kali ini kambing biri-biri pula. Yang kedua, varian Delta tumbuh dalam hidung individu divaksin, lapor Berita Harian. Kajian baharu mendapati varian dominan berkenaan boleh tumbuh dalam hidung individu yang sudah mendapat vaksin, sama seperti individu yang tidak divaksinasi. Kata Dr. Nur Hisham, virus yang tumbuh itu sama penularannya kepada orang yang tidak divaksinasi. Ini bermaksud individu yang sudah divaksin tetap dapat menyebarkan virus berkenaan serta menjangkiti orang lain. Jadi kita sama-sama berjaga-jagalah. Yang ketiga, robot Tesla ganti tugas manusia tahun depan, lapor utusan. Billionaire Elon Musk bakal memperkenalkan robot Tesla yang menyerupai manusia dan akan menjalankan tugas harian yang dalam koma membosankan atau berbahaya. Robot ini diberi nama Optimus, bukan Optimus Prime. Robot Optimus ini dia boleh mengambil barangan-barangan di dapur atau membantu manusia membaiki kereta. Makin lama makin canggih lagi. Musk harap robot Tesla mampu jadi alternatif realistik menggantikan tenaga kerja manusia. Nak gantikan manusia ni. Mengapa mereka ni berusaha keras untuk buat robot? Robot yang seakan-akan manusia, sebab nak ganti manusia lah. Sebagaimana usaha mereka ni sama dengan kerasnya usaha mereka untuk bina pertempatan di angkasa lepas, di luar bumi atau di planet-planet lain. Macam itulah kerasnya mereka nak mencipta robot. Okey. Antara yang boleh kita kongsikan, yang pertama, robot dia tak boleh melahirkan. Maka populasi penduduk bumi tidak akan bertambah. Sebagaimana sekarang. Sekarang ni setiap tahun kelahiran sangat banyak. Ini yang mereka tak suka. Bila orang terlalu ramai, mereka tak suka. Sebab tu mereka usaha untuk gantikan dengan robot. Robot ni dia tak boleh melahirkan. Yang kedua, robot ni dia tiada masalah yang melibatkan cinta, masalah melibatkan pasangan, masalah keluarga, masalah anak-anak, kaum kerabat. Seolah-olah mereka ni tak ada komitmen lah, melainkan komitmen dengan tuannya saja.
Sebab tu sekarang pun kita tengok negara-negara barat dan negara-negara Arab, mereka suka ambil pekerja asing dari negara lain. Sebab pekerja-pekerja asing ni jauh daripada semua itu tadi. Dalam banyak hal jauh lah, mereka jauh daripada kampung halaman mereka. Jadi komitmen mereka tu sangat terhad untuk yang di luar daripada kerja. Maka mereka boleh tumpu kepada kerja mereka saja. Tapi itu pun belum cukup bagi orang-orang ini, kerana sungguh pun dah komitmen tu berkurang, tapi masih ada lagi masalah-masalah yang lain. Sekiranya dapat diganti dengan robot, lagi bagus. Yang ketiga, kerana robot ni dia sentiasa patuh dan dia tak ada emosi. Tak perlu nak kita ada merajuk ke apa ke, tak ada. Yang keempat, robot tak ada agama. Yang kelima, robot tak perlu dilayan dengan sifat kemanusiaan. Kalau buat dekat amah, buat pada pekerja, buat pada orang gaji, buat pada hamba ni, silap-silap kita kena balik kan. Jadi mereka tak mau macam tu. Seterusnya, robot ni tak kena penyakit-penyakit yang menyerang manusia. Lagi, robot boleh buat kerja-kerja berisiko tinggi, kerja-kerja yang tak mampu dicapai oleh manusia, dan robot boleh dikorbankan dengan mudah. Tak kisah. Oleh sebab itu, sebahagian elit global ini suka jika jumlah manusia di dunia ni sikit je. Hanya tinggal mereka dan keturunan mereka sahaja. Yang tu lagi bagus menurut mereka. Manakala urusan-urusan mereka yang lain banyak boleh diselesaikan oleh robot ataupun oleh haiwan. Jadi mereka tak ada keperluan kepada manusia-manusia yang tak berkait dengan mereka. Jadi mereka ni bolehlah hidup bahagia di dunia ini dan menguasai seluruh dunia. Kalau dalam dunia ini mereka dan orang-orang mereka saja yang ada, tak ramai pun. Yang tu yang hajat mereka. Apabila manusia ni kurang, harapan mereka tak adalah berlaku peperangan, kuranglah penyakit, tiada kebuluran, bumi pun makin terpelihara, tiada pencemaran, kurang pencemaran, tak ada orang-orang miskin, dan mereka harap juga tak berlaku hari kehancuran. Kiamat tu jauh lah, lagi tak mau. Sebab itu mereka berusaha dengan keras untuk mendapatkan robot yang betul-betul menghampiri manusia, supaya mereka tak perlukan kepada manusia-manusia lain. Akhir-akhir nanti, rasanya rancangan mereka ni untuk mengurangkan jumlah penduduk dunia ni berjaya tak? Ada kejayaannya. Malah Allah memudahkan kerja mereka tu nanti. Sekejap lagi kita simbang, selesai habis berita dulu. Info seterusnya. Tentera Zionis melepaskan tembakan ke arah penunjuk perasaan Palestin. 24 orang cedera, lapor utusan. Dalam yang cedera itu termasuklah seorang remaja berusia 13 tahun yang dalam keadaan kritikal. Dan di dalamnya juga terdapat 10 orang kanak-kanak. Seterusnya, lebih 100 orang dijangkiti C-19 selepas hadiri pesta seks di Sweden, lapor utusan. Ini menjadi antara kluster terbesar di Sweden. Di Singapura, dalam tempoh Januari sehingga April, kematian akibat wabak ini 1 kematian saja. Tetapi dari Mei sampai sekarang sudah ada 19 kematian yang baru. Seterusnya, seorang pelajar berusia 22 tahun di Itali menjadi sensasi internet selepas mencacah tatu khutbah sijil C-19 di lengannya. Lapor berita harian. Jadi bahagian lengan kiri dia tu, dia ada matriks kotak hitam tu dan kod QR pas hijau yang rasmi bagi Itali untuk mengesahkan seseorang sudah menerima dos lengkap vaksin C-19.
PAS itu nanti menunjukkan bukti status vaksinasi coronavirus, atau sudah pulih daripada jangkitan virus, atau diuji negatif dalam tempoh 48 jam. Katanya, kod bar sijilnya itu berfungsi ketika memasuki McDonald's dan dia hanya mengangkat lengannya untuk membolehkan tatu itu diimbas. Senanglah kerja dia. Dalam kuliah yang baru yang lepas, kita ada kongsi tentang sebahagian penganut agama Kristian, khususnya di Barat. Mereka bicara tentang maklumat dalam kitab Bible, pada kitab Wahyu kan, tentang tanda di tangan. Orang ni dia buat tanda di tangan ni. Okey, tamat berita. Nak sambung yang tadi. Macam mana kata mereka, musuh-musuh Allah ini, berjaya juga rancangan mereka nak kurangkan jumlah penduduk dunia. Mereka ni akan berjaya, tapi tak berjaya macam yang mereka rancang, insya-Allah. Mereka harap berjaya tu dengan kadar segera, tapi yang nak jadi nanti bukan pada kadar segera, lebih kepada yang hujung-hujung, fasa ketiga atau fasa terakhir zaman akhir. Yang segera ni berlaku juga, tapi tak 100% berjaya. Yang hujung-hujung zaman akhir nanti berjaya. Itu boleh kata 100% lah kot. Tuan-tuan masih ingat lagi fasa-fasa akhir zaman dan zaman akhir? Akhir zaman ni ada 3 bahagian. Awal akhir zaman, pertengahan akhir zaman, dan akhir zaman. Akhir zaman itulah kita sebut sebagai zaman akhir. Zaman akhir itu sendiri terdiri daripada 3 fasa pula, iaitu awal zaman akhir, kemudian kemuncak zaman akhir, seterusnya penghujung zaman akhir. Apa yang mereka nak nanti, Allah bagi. Tapi kita tahu cerita dia macam mana dulu. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bagi tahu, kemudian Allah mengirim angin seperti minyak wangi dari segi baunya. Sangat lembut rasanya seperti menyentuh sutera. Tidak ada satu pun jiwa yang di dalamnya terselit iman sebesar biji, kecuali angin itu akan mematikannya. Kemudian tersisalah manusia-manusia paling jelek di tengah-tengah mereka lah. Saat itu terjadi, hari kehancuran itu terjadi. Berjayalah, tapi di hujung-hujung zaman akhir. Hadis riwayat Imam Muslim lagi, setelah mereka hidup gemilang di dunia, Allah mengirim angin lembut. Angin itu melewati ketiak-ketiak mereka dan membawa roh setiap mukmin dan muslim. Hinggakan yang tersisa hanyalah manusia terjelik, yang teruk lah. Mereka melakukan hubungan badan seperti himar, berjimak macam himar. Di tengah mereka lah as-sa'ah itu berlaku, hari kehancuran itu berlaku. Maksud dia, betul lah, mereka dapatlah kurangkan populasi. Hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad dan Tirmizi, tidak akan terjadi as-sa'ah sehinggalah tidak ada bagi orang yang di muka bumi ini menyebut Allah, Allah. Itu yang dalam tasawuf tu kita pentingkan, sebut Allah, Allah tu, sama ada di mulut, di hati atau kedua-duanya sekali. Jadi ringkas kata, apa yang mereka hajati itu memang akan dapat lah. Tetapi fasa ketiga zaman akhir, zaman awal, lepas tu zaman kemuncak, zaman Al-Mahdi, zaman Nabi Isa, zaman kegemilangan, lepas tu zaman nak menuju hari kehancuran dah. Zaman itu, zaman akhir kepada penghujung kepada zaman akhir. Waktu itu manusia tinggal sedikit, kerana orang-orang beriman sudah diambil nyawanya. Orang beriman kan ramai, semua sudah dimatikan oleh Allah. Jadi yang tinggal di bumi orang-orang macam mereka lah.
Jadi matlamat mereka atau matlamat anak cucu mereka tu akan dapat juga sedikit sebanyak, tapi taklah seperti yang diimpi-impikan. Mereka dapat tu mungkin seronok lah kot. Tu yang sampai buat hubungan badan pun seperti himar tu. Rupa-rupanya dah sampai dah hari kehancuran. Hal-hal lain. Yang pertama, persediaan kita kali ini tentang prepping. Prepping yang mudah-mudah, ringkas-ringkas dan murah-murah. Sebelum ini kita sudah usahakan untuk menyediakan lighter, paracetamol dan juga garam. Kali ini, satu benda yang mudah juga, iaitu ubat nyamuk. Ubat nyamuk bagi orang-orang yang kediamannya berpotensi untuk bernyamuk. Sekurang-kurangnya satu kotak lah. Bagi tempat-tempat kediaman yang tak berpotensi bernyamuk, tak mengapa lah. Contohnya duduk di kawasan yang sangat tinggi, di bangunan-bangunan yang sangat tinggi kan. Itu apa jadi pun nyamuk tak sampai, tak mengapa lah. Ubat nyamuk yang dimaksudkan di sini ialah ubat nyamuk manual, yakni yang lingkaran tu, bukan yang elektronik tu. Sekurang-kurangnya satu kotak jadilah. Ubat nyamuk ni dia tahan sangat lama. Kalau kita simpan elok-elok, lagi lama, bertahun pun boleh pakai rasanya. Kadang-kadang kita tinggal di luar rumah saja pun dah lama sangat dah kita boleh pakai lagi rupanya. Ubat nyamuk lingkaran ini dia sesuai untuk kedua-dua keadaan yang kita maksudkan. Satu keadaan kita terpaksa bertahan lama duduk di rumah, atau satu keadaan lagi kita terpaksa bergerak meninggalkan rumah. Dua-dua keadaan ini pun pakai juga. Sama dengan yang bahan-bahan yang kita prep sebelum ini juga. Dalam dua-dua keadaan pun dia berguna. Dan dia pun benda yang ringan kan? Kita khawatir kalau berlaku blackout yang lama, sebagaimana blackout yang kita maksudkanlah dalam kuliah-kuliah sebelum ini. Zaman sekarang ni dunia semakin panas. Kalau berlaku yang macam itu, kipas angin dan lain-lain, aircon apa pun dah tak boleh guna. Rumah pula, rata-rata sekarang rumah-rumah moden ini dia tak ada lubang-lubang sangat macam rumah-rumah tradisional. Yang ni pun kita sentuh dah hari tu. Jadi bila sampai malam, dah sampai senja, mau tak mau dengan panasnya kita nak kena buka pintu atau buka tingkap. Sebab panas. Bila kita buka itu, maka nyamuk pun masuk. Sekarang ni pula, nyamuk Aedes bukan main-main. Dia bayangkan, elektrik tak ada, bilik panas, waktu malam, terpaksa kita buka tingkap. Kipas angin tak boleh pakai, aircon pun sama. Jadi nyamuk pun masuk menderu-deru. Kita selubung dengan selimut pun, mereka kerumun juga. Ikut celah-celah selimut tu, dia cuba cari mana bahagian yang dapat masuk, tembus. Merata tempat dia cucuk. Dari segi bunyi ni tak usah katalah, macam-macam lagu dia buat. Sampailah ke pagi tu. Larat je kita. Sebab saya berpengalaman kena tu, yang tahu tu macam mana rasanya tu kan. Duduk satu bilik, tak ada ubat nyamuk, tak ada apa, kipas apa pun tak ada, terpaksa buka tingkap. Kalau tidak macam tak bernyamuk. Kita buka tingkap sikit, sampai ke pagi lah kita. Walau berselimut pun dia duduk keliling kita tu lah. Sehingga April 2021, saya baca satu berita, ubat nyamuk lingkaran ini masih digunakan oleh 7.1% komuniti di Kuala Lumpur. Orang KL pun masih pakai lagi 7%. Ramai juga tu. Kalau di pinggir bandar pula macam Hulu Langat, peratusannya 10.8% komuniti masih pakai. Di Pantai Timur, 23.2% penduduk luar bandar masih pakai. Ini satu jumlah yang tinggi. Dan kita kena sedar dan faham, ambil peringatan, peratus-peratus ini berlaku dalam keadaan sekarang ni yang kita ada pelbagai kemudahan dari segi elektrik dan elektronik. Kalau tak ada benda-benda tu, jenuhlah kita kan. Buatlah persediaan.
Seterusnya, zaman sekarang banyak maklumat-maklumat fake dan banyak maklumat-maklumat fact. Fake itu palsu lah. Fact itu fakta, kebenaran atau hakikat atau yang sebenarnya. Bukan hakikat tasawuf tu. Jadi ada yang fake dan ada yang fact. Manusia takut yang fake, tolak yang fake. Yang itu biasa, memang betul lah tindakan mereka itu. Tapi ada juga manusia yang takut kepada yang fact, tolak yang fact. Tak boleh nak terima yang fact, yang fakta, tak boleh nak terima. Dan ini makin ramai. Sebagaimana dia takut akan yang fake, macam itulah dia takut akan yang fact. Mengharapkan yang fake itu tidak benar, janganlah berlaku. Yang itu okey. Tapi kalau mengharap-harap agar yang fact itu janganlah jadi benar, ini pelik. Tapi tak pelik pada zaman akhir ini. Orang bukan takut dengan fake saja, orang takut dengan fact. Orang bukan takut dengan yang palsu, pembohongan, orang takut dengan kebenaran. Seterusnya, ada persoalan. Boleh berjayakah khilafah yang fake? Tadi kita cerita tentang fake, khilafah yang palsu yang mereka usahakan, musuh-musuh Allah usahakan. Kekhalifahan yang palsu yang mereka cuba wujudkan, boleh berjaya ke ni? Sebelum ini kita ada sentuh tentang usaha-usaha musuh-musuh Allah ini untuk wujudkan daulah palsu, Al-Mahdi palsu, Mesiah palsu, macam-macam yang palsu lah. Panji-panji hitam palsu kan. Jadi akan ada kejayaan juga, walaupun tidaklah sampai cemerlang atau bertahan terlalu lama. Berjaya juga. Mengapa? Mengapa boleh berjaya itu sedangkan itu yang palsu? Kekhalifahan tapi yang palsu, daulah tapi yang palsu. Berjaya kerana mereka mewujudkan yang palsu-palsu itu, termasuk khilafah yang palsu, kekhalifahan yang palsu, menggunakan orang-orang Islam sendiri, termasuklah yang dipandang sebagai agamawan atau golongan agama, sebahagiannya. Jadi akan ramai juga orang yang terpengaruh. Sebab itu ada kejayaan. Mereka pun sedia maklum, kalau mereka buat satu khilafah, satu kekhalifahan guna orang-orang Kristian, orang Yahudi, orang Hindu, orang Bahai, orang Etis, orang Drus, orang Zoroaster dan sebagainya, umat Islam ni susahlah nak ikut. Takkan kekhalifahan guna orang-orang selain Islam. Sebab itulah ada juga kejayaan mereka nanti. Mereka guna orang-orang daripada agama Islam juga. Dan kaedah mereka nak cuba mewujudkan itu bukan secara langsung saja, bukan terang-terang nampak. Yang secara tidak langsung pun, yang secara kita tak terperasan pun, mereka usahakan juga. Jadi memang ada kejayaan lah juga nanti. Yang akhirnya tentang ad-din, iaitu hadis Jibril. Sewaktu kita tak berguru lebih lanjut tentang fiqh, kita berasa fiqh kita ni okey-okey saja. Tapi apabila kita dah belajar lebih lanjut tentang fiqh tadi, barulah kita tersedar, rupa-rupanya banyak nak kena perbetul lagi ni dalam fiqh ni. Banyak yang tak nak kena perkemas lagi ni. Sebab kita dah mula melanjutkan pelajaran kita. Kalau tak lanjut tu, selama bila-bila lah kita duk rasa kita orang pandai lah. Itu dari segi fiqh, dari segi Islam, dari segi Muslim. Seterusnya, sewaktu kita tak berguru lebih lanjut tentang akidah, tentang mukmin, kita berasa akidah kita ni cantik lah. Okey, tak ada masalah. Akidah orang Islam yang tulus, suci, murni. Tapi
Apabila kita menuntut lebih lanjut tentang akidah, baru kita tersedar, nasib baiklah aku ni belajar. Rupa-rupanya aku dulu ni dari segi akidah ni tepi-tepi jurang kebinasaan dah. Duk rasa macam okey. Dah belajar ni baru tahu. Ya, silap sikit je boleh cedera akidah kita, boleh rosak akidah kita. Banyak lagi yang longgar rupanya dalam akidah ni. Yang dah betul pun ada yang betul tapi belum tepat. Banyak yang tak tepat lagi. Sebab kita dah mula melanjutkan pelajaran. Seterusnya, ni contoh cerita tentang ihsan atau muhsin pula. Sewaktu kita tak berguru lebih lanjut tentang ihsan, tentang tasawuf, kita memang berasa okey-okey je. Aku fiqah dah okey, akidah dah okey dah, tasawuf ni tambahan saja, tak ada apa. Sebab kita tak belajar. Kita berasa okey je. Tapi apabila kita dah bertalaqi, dah belajar dah tentang tasawuf semua ni, untuk lebih lanjut lagi, barulah kita tersedar berapa banyak dah amal-amal fizikal, amal-amal rohani, kita punya makrifah, kita punya mahabbah, kita punya tauhid tasawuf. Tauhid akidah tu satu cerita lain, tauhid tasawuf ni satu cerita lain pula. Banyak lagi yang sebenarnya yang buruk, yang tak cantik, yang kurang cantik, tak cukup cantik, tak sempurna, jauh daripada sempurna dan sebagainya. Sebab kita dah belajar, baru tersedar. Samalah juga dengan as-sa'ah ni. Sewaktu kita ni tak berguru lebih lanjut tentang as-sa'ah, akhir zaman, zaman akhir, hari kehancuran, hari kiamah, kita berasa okey je. Okey lah, dah belajar dah ni. Dalam rukun-rukun dah ada dah. Okey-okey je. Tapi bila dah start berguru tentang akhir zaman, zaman akhir semua ni, barulah kita sedar rupa-rupanya banyak lagi yang belum tahu, banyak yang belum faham, banyak yang kita belum sedar, banyak yang kita dah terkena dah rupanya, dan sebagainya. Ini pentingnya tentang hadis Jibril ini. Inilah ad-din, ad-din kita. Jadi untuk kali ini, setakat ini sahajalah dahulu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Doa-doa kita.